Hubbul watan minal iman. Kasih kepada negara setengah daripada iman. Bukan soal agama dah. Kasih pada negara. Negara kita sendiri, negara orang Islam. Orang Islam jadi ketua. Minal iman. Nak layak buruk main tak. Bukan. Muka surat. Hak demo. Supaya lah. Muka surat. Bismillah. Muka surat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا وزدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Malam ni malam Khamis kita berada membaca kitab Turas Faridatul Faraid di apa ni Lunai dekat Malasah Kampung Bayan Kampung Bayan Kota Baru. Jadi malam ni baca akidah kita gili-gili baca akidah ahli sunnah wal jamaah yang sah, bukan semata-mata dakwah dak. Maka bahasan malam ni kesembilan ilmu sifat Allah Ta'ala, sifat zat Allah Ta'ala, sifat zat Allah Ta'ala. Tu je daripada sifat 20 ni Allah bersifat dengan sifat ilmu, artinya mengetahui. Tuhan kita ni mengetahui. Dalam Qurannya terlalu banyak berkaitan dengan sifat ilmu ni, terlalu banyak. Tidak. Alimul ghaibi wasyahadah, satunya yang mengetahui akan perkara hak ya waib di sisi makhluk dia nya, perkara tu waib. Maka sebut waib di situ kata dalam seluruh tafsir ahli sunnah, waib nasbah pada hamba, ada pun nasbah pada Allah. Maka semuanya inkisaf, ihatah, nyata, meliputi, jelas, jadi syahadah. Syahadah belaka, terang nyata belaka, tak ada orang bagi Allah. Wasyahadah, dan perkara yang nyata kepada makhluk pun dia mengetahui. Kalau raib kepada makhluk, pada hamba dia pun dia mengetahui. Maka ayat tu
Allah Subhanahu wa taala mensifatkan zat dia dengan ilmu yang amat ihatah. Tu dia. Al-ghaib wasyahadah. Maka al-ghaib tu termasuklah hak belum ada lagi pun ialah masuk dalam kata al-ghaib. Umpama syurga nikmat syurga yang tidak ada akhirnya, semua Allah mengetahui. Mengetahui dengan ihatah, meliputi dan inkisaf jelas. Tu Tuhan. Kena ngaji molek nak kenal Tuhan ni. Kalau pakai orang gamuk nanti amo nak oyak orang hok buat orang gamuk sekali lagi nak oyak. Dia mau gamuk akan Allah. Kenal Tuhan dengan gamuk ku jalan habis. Tu je. Alimul ghaibi wasyahadati. Tu dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan tidak meliputi mereka itu hamba makhluk, manusia, malaikat dan jin, tidak meliputi bi ilmihi dengan ilmu Allah Taala, illa bima syaa, malaikat dengan barang yang telah menghendaki ya Allah memberi ketahui. Tahulah. Tu dia. Mana sikit Allah Ta'ala bui ketahui pengetahuan, maklumat yang diketahui oleh Allah sikit sangat je. Tu dia. Sikit tak mengetahui secara menyeluruh. Kerana Allah ni dia ihatah. Kita ni mengetahui sikit. Sikit saja. Orang putih ke, orang Perancis ke, orang England ke, kita kata demo tu dah bijak gini-gini, sedikit saja yang Allah Ta'ala tu dia memberi kepada mereka sikit saja. Tapi demo rajin cari usaha segala-gala perkara umpama adat-adat yang dijadi oleh Allah, jadi demo temu perkara adi yang bahasa adat tu banyak pada kita, banyak pada orang lain, jadi berasa lebih, berasa hebat, berasa sempurna. Sebenarnya terlalu sikit, amat sikit. Tu dia, amat sikit. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Daripada ilmunya malaikat barang dia kandak kena tahu je. Kalau dia tidak nak tahu lagi, nak tengok lagi ni. Ambo suka sangat dengar di televisi warta berita dunia berkaitan dengan COVID di seluruh dunia. Maka dah gerung, terlalu gerung dengar. Bala wabak yang sangat pelik dah. Tu dia, kuman yang sangat pelik. Tu dia, tak tahu kata berapa kali pelik dengan hal lepas-lepas dah. Pelik sungguh. COVID ni pelik sungguh, pelik. Di Amerika, Allah ya Rabbi. Tu dia, di India, di Indonesia, bahkan di kalau lagi di England, di Jerman, di banyaklah dia ada rakyat tu. Berasa lemus ni tu lah. Pak kita sebut tu nak jaga mana? Ahli sains bagian ubat-ubatan. Ubat itu, ubat ini. Di mana kau? Gedebe ahli sains mereka hingga siapa COVID dah berjangkit kepada rakyat jelata.
ekonomi jadi tu dia terumbang ambing habis ekonomi. Tu dia hak mati, ya Allah, gerung dengar. Ribu-ribu sehari di negara Inggeris tu, negara tu, Amerika. Amerika, England mana tu. Allah. Hingga sampai hari ni kita dengar berita tu lah. Jadi tak pasti lagi. Apakah ia ubat COVID ni? Tak pasti lagi. Tak pasti lagi. Tu dia. Kita tengok dia tempat dia cari, tempat dia duduk apa ni kaji tu, dengan dia suluh gitu, dengan suluh gini dengan gini tu, hebatlah. Tapi tak temu lagi. Untuk COVID tak temu lagi. Tu dia hingga kapal terbang luar negara Naria Putih tu pecah dah kau. Orang-orang pekerja kapal terbang tu, pemandunya apa, puluh ribu pecah. Apa pecah tu? Buat ubat lah. Dah tahu dah boleh lawan Tuhan, buat ubat lah. Itulah dia dah hamba. Wibahai hamba. Tu dia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tu dia. Sekadar hak Tuhan kan nak kira. Tu dia. Sekadar hak Tuhan kan nak kira. Lebih pada tu tak. Baiklah. Baik. Itu bab ilmu kita royak gitu. Dan iaitu nasbah ilmu Tuhan kita ni dalam akidah ahli sunnah. Akidah ahli sunnah wal jamaahnya sifat Allah. Tu dia. Sifat yakni sifat Allah lah. Sifat yakni sifat Tuhan kita. Darjah sifat ilmu ni dia, sifat ni dia banyak darjah. Darjah amrun iktibari intizai, bukan amrun iktibari ikhtira'i dah. Darjah amrun iktibari darjah apa nama ni tu dia sabitun, darjah sabit, darjah tahakkukun. Apa nama ni macam amrun iktibari intizai ni dia tahakkukun fi nafsihi. Ada pula darjah sabitun, sabit atas sikit pada dia. Ada pula darjah dia mawjudun ada. Maka ilmu ni darjah dia, darjah sifat tu. Sifat kita makhluk pun semualah. Tidak. Darjahnya sifat ni yang mawjud. Maka takrif dalam ahli sunnah kita, bila sifat ni darjah dia mawjud, darjahnya ada, bersifat dengan wujud, ada. Maka kalau Allah Ta'ala tiap-tiap yang mawjud, kalau Allah nak wilayah nascaya dapat lihat, maka dia akhirat lah. Tu dia. Dah akhirat lah. Dia akhirat. Kemudian dia mawjud tu maknanya yang nyata ada pada Allah Ta'ala. Sekiranya kalau Allah nak dilihat, dapat dilihat. Itu kaedah dia lagu tu. Kemudian yang sedia, ilmu Tuhan ni sedia, kerana uluhiyah dia ni masuk dalam sifat ibtiqar makhluk. Al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Makna ilah tu jadi dia ni masuk dalam sifat uluhiyah, sifat ibtiqar makhluk pada dia. Sebab tidak yang berdiri, yakni yang mawujud ada dia mawujud. Ajar ibarat dia mawujud pada zat Allah Ta'ala. Tu dia. Tapi dia tu sifat. Darjah dia tu mawujud. Dia tu sifat. Pada zat Allah Ta'ala. Sedia lagi ada. Kemudian
yang nyata, sifat bagi ilmu Allah lagi. Yang nyata, yang inkisah. Itu dia. Lagi ihatah. Yang nyata, lagi pula meliputi. Bukan tahu Tuhan ni dah kau. Mula-mulanya Korea tahu. Capur dengan syok, capur dengan zat, capur dengan wahai. Itu dia. Dah kau. Capur dengan jahil. Dah. Sempurna mengetahui. Ilmu tu sempurna pada azal. Dan takluk nyata jelas tu pada azal. Sedia kalau lagi. Ni kita tak usah fikirlah. Tak usah fikir. Ada orang fikir. Dengan kerana dia tengok manusia ni nak mengetahui tu dengan itu kias gini jadilah mengetahui. Allah dah pada ahata bi kulli syai'in ilma. Dalam Quran Tuhan sebutkan qad ahata, sesungguhnya telah meliputi pada azal. Jadi tidak ada permulaan bagi mengetahui pada azal. Pada azal lagi apa saja yang wajib ke, yang mustahil ke, yang harus ke, kerana dia takluk dengan tiga tu. Wajibat ke, mustahilat ke, al-jaizat ke, meliputi daripada azal. Tak ada terlindung, tak ada syok, tak ada zawal. Jelas ihatah meliputi dan inkisaf nyata. Tu dia. Orang yang tidak mengaji ke ahli sunnah ni, Boktal dia duduk biasa dengan makhluk ni, mula-mulanya tak tahu. Kau tahu ada Allah ni dia sempurna, kamal, kamal jalal pada azali lagi. Kamal zatnya, jalal zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya pada azali lagi. Dengan tidak ada permulaan. Gitu sudah. Tidak. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Benar gitu. Tu kita kita orang mukmin ahlul Quran, hadis, ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk terbabit fikir dengan ilmu makhluk, jangan. Ilmu yang sangat kurang. Ilmu yang baru, ilmu yang sangat kurang, ilmu yang sangat berhajat kepada dalil, tok guru dan sebagainya. Allah dah. Tu dia. Sempurna. Akidah kita kan ringkasnya qul Allah lah. Akidah kita rekahnya qul Allah. Qul huwallahu ahad. Kata ulama, Allah itu satu. Mafhumnya, jangan kamu kata Allah tu tidak satu, jangan. Itu dia. Mantuk Qurannya suruh kata satu. Mafhum yang jalinya jangan kata tidak satu. Mafhum yang nyatanya, bila suruh buat, larang tak buat. Itu dia. Allahus Samad. Betul tu. Betul, Allahus Samad. Bermula Allah itu As-Samadu. Itu dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Qurtubi dan lain-lain lagi tu, dia royak panjang, tapi kesimpulannya As-Samadu ni dialah mempunyai apa nama ni, Sayyid yang maha sempurna, tepat tu pandai, tepat tu puan bagi yang lain, terkaya ia pula daripada yang lain, daripada azali lagi. Maka terkaya tu kan apa? Tepat tu pandai tu apa? Maka itulah makna la ilaha illallah. Itu dia makna la ilaha illallah tu. Al-mustaghni an kulli ma siwahu wal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu. Itu dia. Awal muftaqiru ilaihi kullu ma adahu tu orang panggil sifat sababi. Al-mustaghni an kulli ma siwahu tu sifat hakiki.
Yang berhajat kepada dia tu yang lain, tapi buat tak berhajat kepada dia tu sifat dia nasbah sabak orang berhajat, tersebab dua-dua orang berhajat. Sifat sababi. Tidak. Baiklah. Nyata, jelas. Oleh segala perkara. Jadi tidak tertutup, tidak terlindung, tidak tersembunyi, tidak tersusuk segala perkara al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat kepada Allah Ta'ala azali lagi. Itu dia, azali lagi. Atas barang yang, atas kelakuan perkara tu, atas kelakuan, atas sifat barangnya tu, dengan dia, dengan barangnya tu. Gapo sifat dia, gapo kelakuan dia daripada azal, daripada sedia, maka semuanya ihatah dan juga inkishaf. Itu dia. Maka dia wayak pula daripada segala yang wajibnya ni, yang wajibat, dan yang harusnya ni jaizat, dan yang mustahilat, semua tu atas wajah meliputi ihatah. Bukan koho-koho tahu sikit-sikit, koho-koho tahu, dak meliputi. Mana sempurna dah kau, habis licin sedia kala. Tak ada hak yang jahil, tak ada hak yang syak, tak ada hak yang zat, tak ada hak yang waham. Jelas bagi Allah sedia kala lagi. Itulah dia Allah. Itu dia. Sedia kala lagi. Meliputi atas jalan taksih, satu persatu, dengan ketiadaan dahulu, yang terdahulu tersembunyi. Bukan kata dulu tu kurang tahu ke atau betul tahu ke ilmu Tuhan kita ni, tak. Tu dia, sempurna tahu, sabit sifat ilmu dan sabit takluk ilmu. Ni takluk ni, takluk ilmu dengan segala tu sedia kala lagi. Azali, diri sifat, diri muta'alaq sedia kala lagi. Tu dia. Tidak tersembunyi. Maka bila takrif dia gitu, bila takrif dia lagu tu, takrif daripada takrif nyata dah tu takrif ni, maka ni panggil cabai situ, takrif, masalah takrif. Maka bagi ilmu ni satu takluk jua. Takluk ni lah ta'yun awal dalam apa nak hakikat tu. Ta'yun awal, diri takluk tu ta'yun awal, dan diri menjadi maklumat tu ta'yun asani. Maka bila satu awal asani tu nasbah dengan makrifat orang arif, bukan satu dua nasbah pada hakikat pada Allah. Tidak dulu dia. Tidak. Maklumat dan ilmu tu azali berlaku. Tu dia. Jadi maka maklumat dia tu dinamakan apa? A'yan sabitah. Dengan jalan amrun iktibari intizai. Bukan ikhtira'i dah. Ikhtira'i itu tak ada apa sekarang. Sebab ni mana tu ikhtira'i. Macam a'yan sabitah ni adalah intizai. Intizai. Kerana iktibar dia tu, maklumat Allah Ta'ala tu, bila dia nak buat, maka jadi a'yan kharijah. A'yan yang Allah mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, saling tak tupuh dengan a'yan sabitah tu, a'yan kharijah. Maka tukar a'yan kharijah ni hakikinya a'yan, benar perkara. Adapun dalam ilmu nu semata-mata itu adalah syu'un Allah, pekerjaan Allah. Tapi maklumat tu adalah perkara lain dah. Dan Allah tu jangan kata diri maklumat tu Allah, jangan. Kerana maklumat tu muta'allaq bagi ilmu. Bila muta'allaq ni perkara yang lain. Lain dah. Tu dia.
Kalau berasa nak tanya, tanyalah boh. Dia asar tu secara umum. Ijaz tu sekata-sekata. Betul pun asar wiada daripada ada namanya ijaz. Saya hamba nak Tanya. Ada kopian. Tadi saya kata dalam tu Allahu ahad. Ada setengah orang tafsir dia kata Allah tu satu. Apa beza satu dengan esa? Itu dia. Jadi satu dengan esa ni itu ada khilaf ulama. Khilaf ulama dalam tafsir Ibn Katsir itu ada khilaf ulama. Kata setengah hak telur. Kata setengah hak telur. Al-wahidul ahadu. Hak telur ya. Itu dia. Al-wahidu itu satu, ahadu itu esa. Maka hak telur. Kata setengah lain-lain. Ada lain-lain. Jadi tikah dia kata setengah kepada yang lain daripada Allah kalau nak isbat tak boleh kata ahadun. Tak sah sama sekali kata ahadun, tak sah. Kena kata al-wahidu. Itu dia. Adapun ahadun nak isbat hanya kepada Allah saja. Tapi kalau nak nafi boleh. Itu panjanglah cerita dia. Kita royak dengan rekah gitu itu ambil daripada ulama tu. Jadi kata setengah Abdullah, kata setengah lain. Hak lain tu kena buka di kitab mula anak Nurah. Halus doa, halus kena spro mentai wala tu mah. Halus raya Allah. Tapi hamba berasa nak apa Abdullah. Imam Qurtubi kata Abdullah. Ni kita bawa tafsir Qurtubi malam ni nak nyata keluar Allah berkaitan dengan nyakit-nyakit dia mau duk tubik lah. Sikit lepas ngajak ni. So ni kita baca sikit sebentar. Ni 2, 3, 4, 5 minit. Tu dia. Jadi tu dia. Jadi kata setengah ulamanya Abdullah, kata setengah ulamanya lain. Nak widite kena tengok lagi tak semula lah. Hak detail hak lain tu. Lain tu detail jatuh apa ingat anu. Dalam Ibn Katsir panjang. Huraian panjang. Dalam Qurtubi ni tak apa panjang mana dia kata. Dia kata. Tu dia. Baiklah. Tu dia. Satu takluk juga. Iaitu takluk tanjizi luluh. Sudah dah, siap dah, qadim azali lagi. Takluk dia siap mengetahui a'yan sabitah tu qadim sia kala lagi, tidak ada permulaan. Tu dia. Maka a'yan sabitah tu adalah bagi ilmu yang tafsili dan daga ta'yun awal diri takluk tu adalah muta'allaq dianya ayat sabitah tu ijmal, tidak tafsir. Pasal dia sebuah kamera nah tu dia tak ada tafsir lagi, dia jadi gambar tu. Atau kita 1, 2, 3 Allah je azali belaka, tidak dulu ke dia tu. Maklumat dengan takluk tu tak ada dulu ke dia azali, kerana dia maha sempurna ihatah, meliputi inkisah nyata. Pada tu dah. Tu dia. Baiklah. Mana lagi? Tanjis qadim. Jadi tanjis qadim lah dinamakan a'yan sabitah. Muta'allaq dia tu benda perkara dia takluk al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat tu luluh mereka tertunai mengetahui sia kala lagi. Tu dia. Maka adakah itulah Allah kata nasbah ibarat lain, nasbah royak lagu lain pula. Inna bahasa kami kulla syai'in akan tiap-tiap suatu makhluk khalaqnahu yang menjadi oleh kami akan dia hal keadaan dianya makhluk tu biqadarin dengan qadar
dengan penentuan ilmu qadar. Dengan qada qadar ilmu. Nak jadi bukit adalah daripada qadar yang telah ditetap oleh ilmu. Yang ni takluk tanjizul qadir ni lah. Ayat sabitah tu. Hotel law itu. Tu dia. Tapi iktibar tu nama kau tu, iktibar ni nama kau ni ada iktibar dia lah kiraannya. Tu dia. Iktibar setiap ayat sabitah tu, sekian maklumat yang sabit dalam ilmu Allah Ta'ala tu, masing-masing ada qadar. Gajah rupa dia lagu tu, tubuh dia bersatu, rupa dia gitu, PA perangai dia gitu. Atau diqadar dalam ilmu semua. Rimah sedia kala lagi inkisab menjadi yang sabitahnya. Dia rimah kubai ilmu, kuma bita ada bita, kuma jalu ada kuma jalu dah. Rimah jalu ada jalu, ya di azali lagi. Tu dia terqadar, tertetap dalam ilmu Allah Ta'ala semua. Tidak jahil Allah Ta'ala. Dia mengeluar tu ayat kharijah tu sama saling tak tupuh. Bukan ambil ayat sabitah waktu baik. Kalau waktu baik tu jadi jahil pada Allah. Ada orang kata beralih supaya kerana misalnya dakwah mula-mulanya titik, lepas tu jadi huruf, mula-mula duduk dalam kolam. Tu misal yang berubah, tu misal yang keluar, tu misal yang ada pun Allah Ta'ala dan ilmu Ta'ala dan tak maklumat dia tidak berubah, azali tetap wajib. Bukan kata jaiz boleh berubah. Dah dakwah boleh berubah tu. Mula-mula duduk dalam kolam, lepas tu bila tuan dia tulis tak tu, engkau dakwah tu jadi titik. Daripada titik tu jadi huruf. Kesan daripada dakwah tu adalah dinamakan huruf pula, kesan. Yang berubahnya tu misal tu. Bukan ada pun maka orang keliru dia ajar ilmu jadi silap ajar. Buat misal gitu, maka dia duk ingat kata hak maklumat nu waktu bik dah. Hak maklumat tetap azali wajib dalam ilmu Ta'ala. Hanya ayat azilus sani ni, ayat kharijah ni adalah dijadikan sama saling tak tumpah. Itulah qadirun Allah Ta'ala. Qadrat Allah Ta'ala tu sempurna kuasa, tak salah sekabut juga tu. Tu dia kata dengan Imam Al-Alusi, iktibar sempurna kuasa Allah Ta'ala tu, apa dia kandung, apa dia tergede, tak lari. Maka qadirun Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Baiklah, qadirun tu semata-mata ada qadrat. Qadirun tu makna sempurna qadrat Allah Ta'ala tu. Tak ada joker dia lemah, tak ada joker. Tak ada joker dia silap, buat silap, tak ada. Tidak. Baiklah. Itulah Tuhan kita. Jadi dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu hakikat, jadi tanjizi qadim ni ta'yun awal. Dan maklumat tu ialah a'yan sabitah. Itu dia. A'yan sabitah nama dia. Tapi dalam Usuluddin pun ia tak gitu. Kau nama bahasa tinggi, bahasa tinggi sini ia tak toyak lagu tu. Sini toyak. Maka terperiknya bila tanjiz lulus sejak kalau tidak terdahulu oleh jahil, maka mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala pada azal. Itu dia ta'yun awal. Darjah tu ahadiyah, wahdah, wahidiyah itu adalah azali tiga martabat tu. Bila 1, 2, 3 tu nasbah kita ya, bilanya nasbah Allah azali. Seremak belaka azali. Tidak azal akan segala perkara. Tiada kesudahan surga dan nikmat surga yang tidak ada kesudahan sudah belaka. Sabit di dalam ayat sabitah ilmu Ta'ala baginya seperti kamalah, sifat kamalah Allah Ta'ala sebut juga. Tidak
Dan segala nafsu ahli syurga, nafas ahli syurga dia tahu. Dan mustahil habis. Itulah wajib. Maka di sinilah kita kaca duk korek akidah ni, dia menjadi itikad, yakin dengan ilmu yakin daripada dalil. Terhijab dengan dalil tu jadi tak bersih. Tak bersih daga mengenal Allah tu ada lindung. Kalau tak ada dalil tak kenal. Kalau ada dalil baru kenal. Maka seolah-olah dalil tu punya kuasa. Tu dia. Itu terhijab. Ilmu yakin secara mana pun dia terhijab. Sebab itulah kita orang duduk dia ilmu yakin ni, kita dia tidak datang zuk. Hanya dia serah jernih gitu ya. Jernih tu bagi kita orang ilmu yakin ni seolah-olah zuk dah sedap dah dengan Allah bila jernih. Bila jernih. Nampak? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah menjadikan seming, kita ambil kesimpulan. Menjadikan seming dan kerah seming, dan seming ni mendindingkan orang ni daripada orang sana adalah qadar, telah ditetap nak buat lagu ni oleh Allah Ta'ala pada azali lagi. Itu nak sebab ilmu. Semua bagai. Kemudian bila masa menjadi asar bagi Allah Ta'ala, asar qadar itu menjadi asar Allah hakikinya. Bila Allah menjadi, dia mengada, atau orang panggil ijad. Asar mengada tu ijad minal adam, atau daripada adam daripada ada kepada tak ada, orang panggil al-ijad wal i'dam dan i'dam. Dan apabila dia ada gini, sudah mengada, maka dia nak memanjakan 1 hari, 10 hari, 1 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Maka memanjang tu asar nama imdad. Asar rotullah ya, nama kata-kata. Itu dia. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min adha'i rabbik. Itu dia. Nama imdad. Lepas tu jadi pecah, jadi punuh, jadi gitu gini tu orang panggil tadbir. Tadbir tu maknanya gitu gini orang panggil tadbir. Maka semua tu asal belaka, tapi asal tu orang panggil umum. Ijad ni sekerat tu, imdad ni sekerat tu, dan tadbir ni nasbah tu. Tu dia. Maka semua tu adalah ia bak ijadnya, bak asal ijad budaknya kun fayakun. Ada ulemu maka ada ia. Maka segera jadi dengan jaga takluk kodrat, jaga nak mengadakan, nak mengijadkan fayakun, maka ada dengan tidak berlambatan. Maka dikinayahkan dengan perkataan kun fayakun. Itu kinayah daripada segera. Istiarah situ dah. Istiarah sedikit. Istiarah bil kinayah. Baiklah. Tu dia. Dan dalil bagi ilmu Allah Ta'ala itu bahwasanya dan mustahil. Lawannya mustahil sama sekali. Jahil basi kau tak tahu gapo secara langsung. Jahil murakkab kau mengetahui tapi tak betul. Dua tu ya. Jahil basi tak tahu apa secara langsung. Jahil murakkab adakah itu campur dengan syok, campur dengan zat, campur dengan wahai. Itu orang panggil murakkab tu, campur dengan tak betul. Maka bagai-bagai jahil tu adalah Allah Ta'alanya mustahil sama sekali. Mustahil sama sekali. Tu dia. Mustahil. Kemudian dan adalah dan dalil bagi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita orang akidah. Orang akidah. Dalilnya kita berhajat pada dalil. Tidak dengan zuk, tidak dengan syuhud dah.
nak mengetahui ada pun dakah orang hakikat ta'yun awal, ta'yun sani, a'yan sabitah tu zillun. Dia panggil zillun. Dalil lah. Tapi apa beza antara dalil dan usuluddin ni? Maknanya sama ya. Tapi apa ni, detail dan kasar. Detail dan dalil ni ada dia kasar sikit. Kena cari, kena mikir. Adapun zillun ni adalah kaedah orang arif billah. Itu dia. Kerana dakah sekalian makhluk ni adalah dinamakan zillun. Dalil nama majazi dia, nama majak dia zillun, bayang. Itu dia. Bayang bagi a'yan sabitah makhluk ni. Bayang zillus sani. Apa tu? Itu dia. Jadi kerana takah supaya kita dengan cermin lah, supaya kita dengan cermin kan, bila kita nak tengok takah keadaan bersih ke muka kita, ada agar ke, kita pakai celuk tu betul molek ke, lagu mana kau pakai serban ni kena molek ke tak molek ke, maka kita ambil cermin nyuluh. Bila tak cermin depan gitu, tubiklah bayar kita bayang. Dalil kita, dalil bagi kita. Dalil kata tak ada arah, tak ada arah ni, maka tak kena fikir dah, rapat selalu dah, halus detail, tak kena mencari, tak kena memikir dah. Jadi orang arif billah dengan Allah, dia dah jelas makrifat dia terlalu jernih dah dengan Allah Taala. Jernih tu, maka supalah kita melihat di bayang gitulah jernih dia dengan Allah. Dalil bagi kudrat Allah, dalil bagi iradah Allah, dalil bagi rububiyah Allah, dalil bagi uluhiyah Allah, dalil iftikar sekalian makhluk pada Allah tu tubik jangak situ. Tubik jangak situ. Kalau kita nak tanya, zillun dalam cermin itu, dalil kata kita iftikar pada Allahnya, kita iftikar pada Allah. Orang arif jelas selalu. Lagu mana? Walau banyak tapi dalil kata kita ni iftikar menumpang Allah, tak lepas daripada Allah. Subhanallah. Mula-mula buruk gigi, lepas tu lama dia cabut gigi. Kita tak save belaka tu, buruk gigi, cabut gigi tu tak save belaka tu. Akan tetapi apabila menghendaki oleh Allah, maka kita tak boleh tolak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Bagai hak dia kandaki ada, bagai hak dia tidak kandaki tak ada. Itu dia. Jadi ada ni iftikar pada Allah, sempurna iftikar pada Allah. Dan ketika tak sempurna adalah tu dia, alhamdulillah sama-sama redha dengan Allah. Itulah dalil iftikarnya. Tu dia, dalil kita ni menumpang Allah Ta'ala. Kalau dengan kita sendiri, kita tak sewi cabut gigi, tak sewi buruk gigi, kalau kita tidak iftikar. Tapi bila kita tu dia iftikar, maka nampak segala bebas Allah berlakukan kehendak di atas kita. Maka itu bayang yang jelas iftikar kita kepada Allah. Dalil yang jelas kaya Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan ubudiyah kita. Dalil yang jelas, tak payah fikir banyak. Bila faham pun nampak. Kalau dalil ni kena mikir gitu, ada sikit halus-halus sikit. Tu dia. Baiklah. Kamu dia kata
jika ada ia jahil. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ada ia jahil, itu dia. Kalau dia jahil, nasihat tak ada yang sabitah. Nasihat tiada ia menghendaki, itu dia capung iradat selalu. Itu dia. Jadi maknanya kalau kita pergi tu nasihat, kalau dia jahil tak ada ayat sabitah. Bila tak ada ayat sabitah, maka taksis oleh iradat. Nak taksis apa? Tak ada iradat. Kerana muafakat dengan ilmu taksis iradat menentukan gitu gini tu. Menentukan gitu gini kan qadar tu. Qadar tu daripada ilmu dan iradat. Ilmu dan iradat, qadar dan qadar tu. Tu tu. Baiklah. Nasya tidak ada sekalian makhluk ni. Tidak ada. Tidak ada ia menghendaki, dan ia itu tak ada menghendaki itu. Mustahil. Kerana sabit mengada tetap dah dalil menghendaki dengan dalil yang telah lalu. Maka sabitlah ilmu, dan apabila sabit bagi Allah Ta'ala itu ilmu, mustahil atasnya jahil. Itulah maknanya dalil bagi ada ilmu tu. Kalau kita pergi ke hakikat, dalilnya ialah ayat sabitah. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada ayat sabitah. Kalau tidak ada ayat sabitah, tak ada ayat kharijah. Tidak. Tak ada ayat kharijah. Maka ayat kharijah ni duk cuma anggap dah. Maka itulah dalil bagi ada ayat sabitah. Bila ayat sabitahnya ada, qadha qadarnya ada, maka sah Allah tu bersifat dengan ilmu, sifat dekat rububiyah daripada azali lagi, dan masuk juga uluhiyah azali lagi. Tu dia ke-10 ayat. Wallahu taala alam. Ini nak baca sikit tafsir qul huwallah. Minta kita tambah masa sikit ya. Minta maaf. Jadi bukan saja nak manja dak, jadi perkara yang sangat penting. Jadi perkara pentingnya lagu ni. Jadi amo dengar daripada ustaz-ustaz daripada utara, daripada Kedah ke, daripada Perlis ke, amo tak nama dia Hasan Sabri ke apa tu? Hasan Basri. Hasan Basri. Hasan Basri lah. Allah. Tu dia. Hasan Basri. Jadi bendanya lagu ni. Jadi hak dia kata juga, hamba dengar jelas lah. Tu dia. Dalam Facebook dia tu, wah dia sebar. Tu hak kita berasa noyak kata kita tu. Dia sebar ke seluruh dunia. Dia bela Facebook seluruh dunia. Dia kata lagu mana? Dia kata Allah Ta'ala ini maujud. Allah itu maujud yang ada. Maujud yang ada, dia katanya. Lepas tu lalulah dia reka, dia buat kias. Kias Allah dengan maujud yang lain. Wa kullu maujudin lahu makanun. Dan bermula setiap yang ada itu tentu ada baginya tempat, bertempat, tentu bertempat. Dia ada. Ya no, Hasan Basri. Tentu bertempat. Tentu bertempat. Lalu dia buat natijah kias. Kias yang salah dia. Allah itu lahu makanun. Bermula Allah itu ada baginya tempat. Dia kias. Hak kita ahli sunnahnya, tu al-jirmu mutahayyizun. Tidak. Al-jirmu jiring, benda, sesuatu benda yang bertokoh, zat manusia ke, zat alam ke, itu adalah
maujudun. Al-jirmu maujudun. Bon mula jirim ini makhluk ni maujudun ada. Tu dia. Wa kullu jirmin lahu makanun. Dan setiap jirim tu wajib mengambil lapar, kena ada tempat dia. Jirim hak kita, bukan maujud dak, hak tu hak kitanya, hak ahli sunnahnya. Pal jirmu natijah, maka jirim itu lahu makanun, sabit bagi dia tempat di mana-mana. Tu jirim adianya maujud. Maka dia tu orang panggil di dalam ilmu apa namanya, dalam ilmu mantik ni, dalam ilmu mantik ahli sunnah wal jamaah. Mantik ahli sunnah wal jamaah, mantik hak muafakat dengan Quran hak telah dibetulkan oleh ahli sunnah, orang panggil apa nama ni, kias ataupun hujjah sab-sabah, hujjah mengaruh. Hujjah mengaruh, karut. Dia berpegang dengan hujjah hak dia mengaruh. Bukan hujah sebenar, dia mengaruh, hujah karut. Inilah dia pakai otak dia. Sedangkan Allah maujudun wa kullu maujudin lahu makanun. Wallahu lahu makanun. Itu bukan Quran pun, bukan hadis pun. Hanya dia buat hujah mazhab dia, mazhab musyabbihah, mentasbihkan Allah dengan makhluk. Itu apa panggil tasbih. Makhluk ada tempat, Allah pun ada tempat. Sama-sama jiring lah. Bila bertempat ialah jiring, jisim, ataupun jirim jauhar. Baiklah, maka ini dalam mantik dia panggil sab-sabah, yang ni mengaruh. Tak betul, batilun. Dan hujah yang haram diguna haram ni, guna hujah ni kerana iktibar dah menyabitkan tasbih bagi Allah Taala, ini haram, jadi murtad. Murtad ni tu dia. Kalau dia ikut gitu kafir tu. Kafir, tak ada apa-apa. Tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi dalam mantiknya dia kata lagu mana? Tu dia. Misal bagi sab-sabah ni, dia pergi kepada satu dinding semi ke, dia tengoklah di dinding tu ada orang lukis pedai yang dilukis. Pandai orang pelukis pandai buat pedai senadi ke, pedai gapo ke, lukisan katanya. Maka lalulah buat sab-sabah ni, dia buat hujah. Haza saipun, menyerupakan, dia mentasbih ke pedai hak dalam lukisan tu dengan pedai hak tajam duk luar ni. Tu dia. Maka salahnya dia menyerupakan lukisan dengan pedai hak tajam luar ni. Kalau pedai tu pun tak betul juga, tak tu dia. Lalu dia kata haza saipun, ini ialah pedang. Wa kullu saipin, dan setiap pedai itu sarimun, memutuskan, melukakan. Natijahnya tu dia. Haza, pedang ini duduk di dalam lukisan ni, sarimun, ini tajam, memutuskan, jangan tepuh putus. Maka itu adalah batil. Karena hak dalam lukisan tu adalah ia lukisan, tidak ada apa-apa. Hak pedai luar ni pedai sungguh, cuma hak tu rupaan lukisan saja. Maka dia menyamakan dengan pedai luar tu, itu salah. Kedua-duanya sarimun, melukakan, memutuskan. Sedangkan hak tu tak ada apa-apa. Hak pedai dalam lukisan tu mana boleh memutus, tak pakai lukisan. Hak pedai hak luar ni pun kena tajam. Kena tajam baru memutus. Kalau tupu tak memutus. Pedai pun tak buat main tu. Pedai plastik ke mana memutus. Tu dia. Baiklah. Maka ni semua Allah maujudun
wa kullu mawjudin lahu makanun. Allahu lahu makanun. Dia menyerupakan zat Allah itu dengan zat makhluk. Zat makhluk ni kan berjising. Wajib jiring jising. Wajib bagi jiring mengambil lapar. Tak boleh tak ada lapar, mustahil. Ada pun dakah tu dia. Zat Allah Ta'ala tu maka mari. Ini adalah satu ngaruk dan ngaruk berhujah dengan hujah ni haram dan kafir. Jadi masuk dalam tasbih, mentasbihkan Allah dengan makhluk. Ni tengok tafsir qul huwallahu ahad. Dia ingkar akan qul huwallah. Dia ingkar akan qul huwallah. Mana? Ni dalam tafsir kita wari tafsir Qurtubi. Tu dia. Dia wari tafsir Al-Qurtubi. Dengar. Dengar sini kita baca sikit. Pada ni kita terajak sikit pun minta maaf lah. Maksud nak royak. Ni tafsir Qurtubi ni 20 kulit yang ke-20 ni. 20 kulit tafsir. Tu dia. Ni dia. Al-Mujallad Al-Ashir 19-20. Jadi duduk ni dalam yang ke-20 ni. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qurtubi. Imam Qurtubi ni imam ahli sunnah yang sangat sah muktabar. Imam ahli sunnah yang tidak diwaswaskan. Tepat rujukkan ulama-ulama ahli sunnah. Dia ni Imam Qurtubi. Tu dia. Di qul huwallahu ahad tu lagi. Ni sini ada. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, kata Allah, qul huwallahu ahad, kata olehmu ya Muhammad. Maka turun ayat ni ialah daripada mana? Turun ayat ni kata dianya sebab orang Quraisy. Tu dia. Orang Quraisy. Orang Quraisy suruh sifatkan Allah. Ni. Ni. Dia kata lagu mana? Nazalatil ayatu. Turunlah ayat qul huwallahu ahad. Ingat semua surah dia dah. Sutir surah dia tu turunnya jawaban li ahli syirki, untuk menjadi jawapan makrifat akan Allah bagi musyriki Mekah. Begitu juga kata setengah Yahudi. Tu dia, mereka kita tanya dah, bagaimana kau Tuhanmu ya Muhammad? Lagu mana coba tu? Lama qalu, tatkala mereka itu berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbaka, sifatkan olehmu, gambarkan olehmu bagi kami akan Tuhan engkau ya Muhammad. Hanya maka mereka duk ingat kata Tuhan Nabi Muhammad ni adalah berjisim seperti makhluk ni lah. Maka tu dia suruh gambar, buat gambaran. Cuba sifat, cuba gambar bagi kami. Amin zahabin, adakah Tuhanmu zat dianya daripada mah? Tu jirim mah. Zat dianya jirim mah. Zahabin huwa, ia amin nuhasin, ataupun daripada nuhas. Tu tengok nuhas, ingat tak temaga gitu. Amin sufrin, ataupun daripada temaga kuning. Mah kau besi kau tu dia temaga kuning kau Tuhanmu ni. Jadi jirim zat Tuhanmu, diri Tuhanmu tu, zat tu dirilah. Faqala Allah azza wa jalla, rekahnya maka berfirmanlah Allah azza wa jalla raddan, menolakkan hak berjisim itu. Tu mah kau perak kau maga kau tosa kau gapo kau Tuhanmu ni, maka Allah menolak tentang berjisim tu dan bersifat seperti makhluk tu. Allah tolak tu, tolak. Qul huwallahu ahad. Jadi ayat makrifat ni
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yadullah fawqa. Itu bukan ayat makrifat, itu ayat satu khabaran. Yang makna dia ada kesamaran. Bagi ahli sunnah kata ijma' kesamaran, bukan muhkamat. Ni muhkamat ni untuk jawab akidah, untuk jawab makrifat, raddan alaihim. Baiklah. Jadi maknanya qul huwallahu ahad tu tu dia. Satu panjang. Ada satu riwayat lain. Satu riwayat lain pula waruya an Abil Aliyah, dan diriwayat daripada Abil Aliyah pula inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam zakara alihatahum, Nabi kita menyebut akan Tuhan mereka itu. Tuhan buat kurih tadi. Gotu. Maka lalulah rekahnya dijauh rekah di sini. Maka kata mereka itu kurih. Itu dia. Unsub lana, adukan olehmu bagi kami Rabbaka. Acu hukum. Tuku. Itu dia. Qala, berkatalah Abul Aliyah dalam riwayat dia, Fa'atahu Jibril, jawab oleh Allah sendiri. Jibril bawa jawab tak Nabi Muhammad jawab. Biar hadis surah qul huwallahu ahad, kata olehmu Allah itu ahadun. Maka apa makna ahadun tadi? Esa satu. Sini esa satu. Itu panjang, tapi kita baca ni sikit tak seri itu panjang dah. Maka ahadun tu lagi dengar dalam tafsir semua, Ibnu Katsir ko, tafsir Jama ko, tafsir Khazin ko, tafsir Qurtubi ni ko, tafsir bagai-bagai tafsir ahli sunnah lah, tafsir Kabir ko gapo ko, semua ambo tengok ada pada ambo. Ahadun itu al-witru, makna tunggal. Allah itu tunggal. Maksud kata tunggal tu maksudnya ay allazi la syabiha lahu, zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu tunggal. Makna tunggal tu la syabiha lahu, tidak ada yang menyerupai baginya. Jadi zat Allah tu tidak menyerupai dengan zat makhluk yang lain. Itu dia. Tidak menyerupai. Maknanya kalau zat Allah itu, kalau zat makhluk itu jirim, jisim, zat Allah tu bukan jirim jisim. Dengan ringkasnya begitu. Dah tak serupa sikit abuk. Tak serupa sikit abuk nu walam yakul lahu kufuwan ahad li ujun. Tak serupa sikit abuk. Tu dah. Wala nazira. Dan makna tunggal tu, dan tidak ada yang sebandingnya. Wala sahibata, dan tak ada pula daga isteri. Isteri dan tak ada daga suatu yang padan menjadi isteri Allah, tidak ada, mustahil. Wala walada, dan tidak ada anak. Wala syarika, itu ahadun. Maksudnya kata ahadun tu la syabiha wala nazira wala sahibata wala walada wala syarika. Tu dia zat, diri zat Allah Ta'ala tu, diri Allah Ta'ala tu adalah tak serupa dengan zat makhluk sikit abuk. Ni itu ahadun. Hingga siapa kali ujung tu walam yakul lahu kufuwan ahad pula. Di ujung dia qul Allah kan. Qauluhu walam yakul lahu kufuwan ahad, ai lam yakun lahu, tidak ada bagi Allah itu mislan umpamun, zat diri Allah Ta'ala tu tidak ada zat lain umpama zat Allah. Zat yang lain itu zat talu, jismun jisim. Zat Allah tidak jisim. Zat daga makhluk ni jiring ataupun jisim atau jauhar, maka zat Allah tidak jiring, tidak jisim. Kalau Allah dia menafikan. Jadi bila dia menyampaikan Allah itu ada tempat, itu sah jisim. Karena jisim wajib ada tempat.
Mustahil, tak ada tempat. Rekah ceritanya, demon ni dia engkar dan dia mentasbihkan zat Allah dengan makhluk. Maka itulah jadi haram. Dan dalil dia tu dia menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Dia ambil daripada zat makhluk ni, bila ada tu ada berjirim jisim makhluk ni. Tak ada dia tak jadi jisim zat makhluk ni. Sebab tu ada tempat bagi dia. Maka dia ingat Allah pun buat tiada, maka zat Allah supaya makhluk ada tempat. Maka menyabitkan, menyerupai zat Allah dengan makhluk. Ini adalah kalau engkar kul huwallahu ahad. Sangat-sangat murtad ni. Murtad ni tak percaya akan kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita kena kata gini hak kita. Tidak. Kullu jirmin mawjudin. Itu dia. Jirmun mawjudun. Jirmun mawjudun. Kul apa ni? Jirmun mawjud. Jirim yang ada. Wa kullu jirmin lahu makanun. Setiap jirim itu sabit bagi dia tempat. Fal jirmu lahu makan. Tu aktornya. Karena zat jirim ni jirim mana-mana bukan ada tempat. Adapun zat Allah Taala ni, bila dia kata laisa kamislihi syai'un, tu tak serupa sikit apa. Zat talu jisim, zat dekat munafikin jisim, zat Allah tidak jisim. Dalam Quran Al-Karim Allah menyabitkan zat dekat. Iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamahum. Ajsam tu jisim. Itu dia. Pazat lahu bastatan fil ilmi wal jina. Talu zat talu menambah menyempurna oleh Allah akan ilmu. Ilmu apa ni talu, dan juga jisim tokoh tubuh dia tu tokoh jisim. Bila Allah menyabitkan makhluk dia talu atau apa lain-lain lagi, semuanya jisim jirim. Bila Allah kata aku tak serupa dengan musik apa, maknanya zat aku bukan jirim, bukan jisim. Qul wallah menafikan, laisa kamitslihi syai'un menafikan. Maka orang menyabit tu mentasbihkan Allah, engkar ayat Muhammad, engkar qul wallahu ahad. Tu dia. Jadi maknanya tu dia. Beratlah. Maknanya dia tafsir tu dia guna logik akal. Logik akal adalah kias akli, kias safsatah. Dia hujah tu dia 5. Kita pun ada juga hujah. Itu kita burhan. Burhan tu dalil konteks. Safsatah ni dalil palsu, dalil bohong, haram digunakan kerana ia musyarabah, jadi gagal orang, kucalanah habis orang, penuh iman orang. Jadi kesimpulannya, dia adalah puak mujassimah dan puak musyabihah. Tiap-tiap puak yang orang kata Allah itu bertempat ni, maka mereka engkarkan walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka engkar laisa kamitslihi syai'un. Mereka engkar qul huwallahu ahadun. Mereka engkarkan. Maka ahadun situ menganakinya diri Allah Ta'ala tu tidak menyerupai dengan zat makhluk, diri makhluk. Diri makhluk jirim, jisim ataupun jauhar. Maka zat Allah itu bila kata la syabiha, tidak ada yang menyerupai, bukan ia jirim dan bukan jisim. Itu Allah menyabitkan. Sebab itulah segala ayat yang mutasyabihat itu, ayat yang memberi kesamaran menyerupai itu dinamakan ayat mutasyabihat. Dan jangan pakai makna zahir. Kata Imam Ibnu itu dan juga Dalani. Dalani pun serupalah. Jangan pakai makna zahir. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tu jangan pakai makna zahir. Kalau pakai makna zahir, hak tu jadi menyabitkan Allah menyerupai. Itulah. Jadi kita ni kita beriman. Pas dia kata bila kita
kita tak pakai makna zahir, maka dia kata dalam Facebook pula, dia kata jadi kita ni puak Mu'attilah, mengkosongkan Allah daripada sifat-sifat yang Allah menyabitkan bagi dia. Sifat istiwa Allah menyabit, sifat yadu Allah menyabit. Dia kata sifat yang zilu Rasul menyabit. Maka kita dengan apa ni, serah tapi itu dia kata mana kita engkar, kita mengkosongkan Allah. Jadi kafir Mu'attilah dia kata kita. Maka rekah ke kita tidak pakai makna zahir. Kita beriman dengan yadu sifat Allah. Kita beriman dengan yanzilu sifat Allah. Kita beriman dengan wajah rabbuka sifat Allah. Dan kita berimannya yadhaku makna ketawa. Kita beriman dengan yadhaku. Dan kita beriman dengan istawa kita beriman. Tapi semua yadu, yadhaku, istiwa, yanzilu dan lain-lain banyak lagi. Semua tu makna dia hak nisbah pada makhluk. Makna yadu hak nisbah pada makhluk, makna istawa hak nisbah pada makhluk, zat makhluk, kelakuan makhluk. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada makna tu. Hanya Allah mensifatkan dia tu ialah dengan makna yang di sisi Allah. Kerana wajib laisa kamitslihi syai'un tu, itu korenuhnya dalilnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad tu dalil korenuh yang mani'ah, yang menegah. Jangan pakai makna zahir tu, jangan pakai makna zahir. Maka kita beriman dengan makna istiwa tu, dengan istiwa tu. Tapi makna hak zahir kepada makhluk, atas bawah berapik gitu gini tu makna makhluk lah. Makna zahir hak pada makhluk tu semua tanzihan, menyucikan daripada Allah Ta'ala. Hanya makna istiwa yang pada Allah Ta'ala tu kita serah kepada ilmu Allah Ta'ala. Dan kita beriman dengan makna istiwa yang pada ilmu Allah Ta'ala. Kita beriman dengan yadu yang pada ilmu Allah Ta'ala. Kita beriman dengan yang zilu yang pada ilmu Allah Ta'ala. Kita beriman dengan yadhaku yang pada ilmu Allah Ta'ala. Maha suci daripada setiap sifat dan kelakuan. Istiwa makhluk, yadhaku makhluk, yang zilu makhluk, yadu makhluk, maha suci. Supaya juga qaribun hampir. Kita beriman dengan qarib, tapi makna qarib nisbah pada makhluk itu maha suci Allah Ta'ala. Dan makna qarib Allah menyabitkan bagi dia tu, dia sifat dia tu, hak tu adalah kita serah pada ilmu Ta'ala. Dan kita beriman dengan makna yang muraknya di sisi ilmu Allah. Kerana qarenuh yang mani'ah, jangan pakai makna zahirnya, ialah laisa kamitslihi syai'un, itu ayat muhkamah dengan ijmu' ahli sunnah. Dan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan qul huwallahu ahad, itu adalah qarenuh yang mani'ah, qarenuh yang menegahkan bahwasanya itu adalah istiarah ataupun majaz. Bukan makna hakiki dia. Hak hakiki bagi makhluk ialah hakiki bagi Allah, itu mustahilun. Ini hakiki bagi makhluk, hakiki bagi Allah. Hakiki bagi Allah, hakiki bagi makhluk. Allah dan makhluk sama, menyerupai. Ini adalah salah. Dah tu. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh tu. Kita menyabitkan kelakuan dan sifat hak makhluk pada Allah. Allah kata tu adalah muafakat dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, hak dia nya. Muafakat dengan qul huwallahu ahad, hak dia nya. Muafakat dengan laisa kamitslihi, hak dia nya. Tu dia. Maka hak dia tu jangan tercampurlah dengan hak kita. Duk campur kok se wallah Ta'ala sekata dua kali dah. Jangan tercampurlah. Jadi syirik pula dah. Mensyirikkan Allah itu syirik, itu syirikun dan tasbihun, itu haram sama sekali. Bahkan kufrun.
Dia menolak